Didik TV KPM. Baiklah, di segmen ini masih lagi bersama dengan Cikgu Farida Yusof dari SMK Trolak Perak yang mana beliau merupakan guru cemerlang bagi mata pelajaran sains komputer. Dan di segmen ini, Cikgu Farida akan terangkan kepada anda semua yang berada di rumah bagaimana cara untuk menjawab ataupun teknik dan juga tips untuk soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pangkalan data lanjutan SQL. Jadi silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Okey, sebelum kita pergi kepada slot penerangan, kita masih lagi nak jawab sikit lagi tentang harga seunit yang terendah dalam jadual barang. Okey, untuk nak mendapatkan harga seunit yang terendah dalam jadual barang, kita masih lagi menggunakan manipulation language ya, iaitu kita kena select min harga seunit from barang. Okey. Dan seterusnya purata pun sama. Jadi murid-murid semua kena ingatlah, kena belajar guna min, max, sum, count dengan AVG, average tu untuk nak dapatkan beberapa perkara dalam soalan. Jadi kena gunakan fungsi agregat tu ya. Jadi seterusnya ialah kita terus kepada penerangan. Jadi selain daripada dia bertanya mengenai buat demikian apakah sintak nak digunakan, dia tanya demikian apakah sintak nak digunakan, dia juga boleh tanya dalam bentuk yang lain. Contohnya, tuliskan skema hubungan. Bukan dalam tajuk SQL skema hubungan tu, tetapi dia menggunakan sintak SQL. Jadi macam mana kita nak tuliskan skema hubungan? Okey, murid-murid yang berempat ni, mereka dah belajar dah skema hubungan kan? Sama dengan anak-anak murid semua. Jadi cuba tulis skema hubungan dengan menganalisis sintaks dalam SQL yang diberi. Okey. Izwan, dah ada jawapan anda? Skema hubungan. Sekejap. Okey. Ini hubungan di antara peserta lah Cikgu dan juga data yang ada di dalam ini. Ya, kita hanya menterjemahkan SQL ini, sintak SQL ini ke dalam bentuk skema hubungan. Jadi bentuk skema hubungan kena tahu juga. Skema hubungan ada dua bentuk. Satu bentuk teks, satu bentuk grafik. Jadi kena pandai gunakan dua-dua bentuk. Kalau nak guna bentuk teks macam mana, nak guna bentuk grafik macam mana. Dia kena tahu dua-dua. Tapi sekarang ni dia nak ialah skema hubungan kepada jadual yang ditulis. Jadi macam mana cara kita nak tulis skema hubungan tersebut? Dan dia tak maksud dan dia tak bagi tahu pun dia nak bentuk apa. Jadi kita boleh guna mana-mana bentuk yang kita rasa kita faham. Okey. Jadi macam mana jawapan? Silakan. Okey, bagus Izwan. Peserta ID peserta Izwan ke kiri sedikit. Ke kiri sikit Izwan. Okey, bagus. ID peserta KP, nama peserta Jantina. Tarikh lahir, ID pengurus KA. Bagus bagus. Macam mana pula dengan Fazira? Okey. Jawapan anda tadi. Dia pun baru nak letak ya. Okey, peserta KP, nama peserta Jantina, tarikh lahir, ID pengurus. Tapi ID pengurus untuk yang Fazira buat tidak ada KA. Jangan malu pula ya, sebab ini juga yang murid-murid selalu buat. Jangan gelak kat dia. Murid pun selalu buat, iaitu kunci asing terlupa nak tulis. Sedangkan di sini telah ditunjukkan ada foreign key pada ID pengurus. Jadi pada ID pengurus kena tuliskan kunci asing. Jawapan Amir? Amir macam mana? Silakan Amir. Okey. Sama juga ya, peserta ID peserta. Yang ini Amir dia lurus lagi lah. Dia tak tulis pula kunci primer dengan kunci asing. Ini juga kesilapan yang murid selalu buat. Kunci primer tak ditanda, dia hanya tulis nama jadual dan juga atribut sahaja. Kunci asing dan kunci primer dan kunci asing tidak ditunjukkan. Jadi kena ingat ya, kena pegang lah bila nak bina skema hubungan. Okey, terima kasih semua. Natika Cikgu? Lupa Natika seorang. Natika, silakan. Okey, silakan Natika. Okey, Natika. Natika okey. Peserta, lebih kurang macam jawapan cikgu kan? Peserta, ID peserta. Okey, satu lagi ya. Pastikan gunakan nama yang diberi tu. Macam nama peserta N dengan P huruf besar. So, di sini juga N dengan P huruf besar. Baiklah. Okay? Soalan seterusnya, yang inilah yang mencabar sikit. Terangkan kod SQL berikut. Soalan dia, terangkan, jelaskan kod SQL berikut. Maksudnya kod yang sama tapi kali ini dalam bentuk penerangan. Kena buat ayat. Jadi macam mana kita nak terang? Apa kata saya tanyalah, tak perlu tulis, saya nak tanya terus kepada murid ni. Macam mana ya kalau awak jumpa table ni, macam mana awak nak menerang?
Macam mana nak terang? Cuba terang. Okey, Amir. Macam mana Amir terang? Okey. Silakan Amir. Memilih medan harga dengan memulang. Memilih medan harga. Mana medan harga? Ada medan harga ke kat sini? Salah. Okey, apa Kita dia? jadual peserta dengan atribut ID peserta, ID peserta. jenis data baca dengan saiz 5, Okey. nama peserta berjenis data baca dengan saiz 20, Okey. nama peserta berjenis data jantina berjenis data baca dengan saiz 1, Okey, seterusnya. tarikh lahir berjenis data date serta ID pengurus berjenis data baca bersaiz 5. Itu saja? Di mana primer ialah ID peserta dan ID pengurus sebagai kunci asing. Okey, Baik. bagus. Jadi kita menerang tu biasalah tegak-gagap, tapi bila menulis biar dalam keadaan yang lancar ya. Bila create table, terjemah je dalam bahasa Melayu. Create table apa? Mencipta, membina table peserta, membina table bernama peserta, membina jadual bernama peserta dengan medan-medan ID peserta berjenis dan bersaiz apa, berjenis bersaiz apa, di mana siapa jadi kunci primer, siapa jadi kunci asing mesti diberitahu. Dalam kes ni kita tahulah ID peserta sebagai kunci primer, ID pengurus sebagai kunci asing. Kena cerita. Bila dia sebut cerita, terangkan cerita. Okey, macam inilah lebih kurang jawapan dia ya. Satu jadual bernama peserta yang mempunyai medan dan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Terangkan kod SQL berikut. Macam mana nak terangkan kod SQL berikut? Kita nak jalan percakapan je ya. Okey, Daniel, macam mana ya kalau saya bagi sintak ni, macam mana awak nak terangkan? Daniel? Okey, jangan lupa unmute mic. Okey. Untuk terangkan kod SQL, silakan. Daniel? Dia minta cikgu yang terangkan Dia minta macam saya tu. kan? Tak apalah. Tak apa, silakan Jadi, cikgu. soalan dia ni, dia gugup kan? Okay. Bila select, perkataan yang perlu awak tulis paling utama ialah pilih, memilih. So, memilih apa? Memilih medan. Memilih medan harga sebagai purata. Okay. Memilih medan harga sebagai purata dan medan nama barang daripada jadual barang. Kita macam translate bahasa Melayu, kan? Kita terjemahkan dalam bahasa Melayu daripada barang di mana nama barang tersebut ialah bola sepak. Sangat mudah ya. Awak panik lagu tu Izwan. Okey, tak apa. Kemudian terangkan kod SQL berikut. Ini soalan yang selalu kita tanya, select count ID pengguna negeri. So bila kita menterjemah, kena ingat ya, kita tak boleh terjemah, kita tak boleh terangkan kod itu secara umum. Ini adalah untuk mengira ID pengguna. Itu untuk mengira jumlah ID pengguna. Tak boleh, tak cukup. Kita kena baca betul-betul, memilih medan ID pengguna untuk mencari jumlah rekod dan juga medan negeri daripada jadual pelanggan. Dikumpulkan dalam negeri. Group by ataupun berdasar ataupun mengikut negeri. Lebih kurang macam itulah. Ya? Tetapi kena fokus kepada semua bahan rangsangan yang diberikan. Tak boleh jawab terlalu umum. Baik. Okey, itu yang penting sekali Mira. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Seterusnya ialah ini satu lagi tambahan kepada anak-anak murid semua. Apa maksud like A%? Apa maksud like A%? peratus persen. Jadi yang ini kena tahu jugalah apa maksud like A% mencari data bermula dengan huruf A. Kalau persen A berakhir dengan huruf A dan boleh tengok di sini. Kemudian di bawah sekali yang paling penting A% O maksudnya apa? Bermula dengan A, berakhir dengan O. Itu yang penting seperti contoh yang cikgu tunjukkan ini, iaitu terangkan kod SQL, memilih nama barang daripada jadual barang di mana nama barang bermula dengan huruf B. Yang atas B kan bermula dengan huruf B. Okey, di bawah pula bermula dengan huruf B. Okey, bermula dengan huruf B. Okey. Dan satu lagi di sini
bermula dengan huruf B dan berakhir dengan huruf G. Jadi dia nampak je perkataan ada B kat depan, G kat belakang, maksudnya itulah yang dia pilih. Jadi itulah antara sintax-sintax SQL yang kerap ditanya tetapi murid selalu lupa nak jawab. Dia jawab sekat jalan. Alamak. Baik, cikgu seterusnya. Okey, ini adalah kembalilah kepada takrifan tadi, perkara-perkara penting yang murid perlu fokus. Perlu fokus terutamanya tentang DDL. Maksud dia apa maksud dia? Apa maksud pendek dia tu DDL, DML dan sintax-sintax yang perlu diberi keutamaan. Untuk select dia sebenarnya banyak lagi tapi yang ini sahaja yang kita tunjukkan saja yang kita fokus dalam ujian nanti. Wow. Itu dia penerangan yang cukup padat daripada Cikgu Farida tentang bagaimana apa yang dimasukkan dengan pangkalan data lanjutan SQL. Baik Cikgu, memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita, sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu. Okey, untuk soalan seperti ini murid sekali lagi lah seperti yang masa-masa sebelum ni saya beritahu bahawa kena tengok bahan ransangan dan juga kena tengok kata kunci. Kadang-kadang kita tertipu dengan kata kunci. Kata kunci tu suruh pilih, kita buat lain. Jadi kena tahulah ya. Itu saja. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Farida atas kesudian bersama dengan kami meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada semua murid-murid, terutama sekali kawan-kawan baru saya dalam talian dari SMK Trolak Perak. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih juga Cikgu Katie selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat pada hari ini. Teruskan menimba ilmu di Sukses SPM 2022. Semoga anda semua beroleh kejayaan. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.